dia kena ada bersyukur. Bercukur? Bersyukur lain. Apa? Bersyukur. Bersyukur. Bercukur lain. Bercukur untuk keindahan lain. Keindahan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke Sembang Laki Orang. Sembang biasa-biasa oleh lelaki biasa-biasa untuk mungkin perkongsian yang luar biasa. Okey. Itu tagline lah. Tak tahu. On the Tagline. fly bang. On the fly. Okey. Hari ni kita nak sekarang ni sihat loh. Siap. Sihat. Jarang keluar Jangan keluar. Muka dah yang pertama sekali dekat dalam logo tapi jangan keluar. Okey, mungkin orang kata yang mana menonton Sembang Laki Orang, kami sangat hargai, sangat appreciate Yap. support. Thank you so much. Thank you so much. Kalau boleh kata like, share, yang mana belum subscribe, boleh subscribe. InsyaAllah benda-benda yang mana perkongsian yang bermanfaat akan sampai kepada anda directly terus naik notification tu. Okay, jadi kita nak cerita hari ni. Bila nak cerita ni kita nak cerita benda yang panas. Aku tak nak tu tapi macam okey boleh lah kan. Apa yang jadi Boleh sekarang? pergi lah, boleh pergi Apa lah. isu dia? Ini biasanya kalau apa-apa benda yang viral, kau balik rumah daripada kerja tiba-tiba lagi bini tanya, abang dah tengok belum video sekian-sekian kan? Dah kita pula kena. Ni apa benda? Apa laki macam ni bang? Sudah. Jadi orang kata kita akan cerita pasal topik yang memang bukan sekarang, padahal rasanya selalu pun. Selalu jadi benda-benda orang kata Sentiasa dibualkan. betul. Artis cerai ke apa ke dia akan ada isu-isu ni akan berbangkit lah. Kita jadi mangsa. Betul, kita jadi mangsa. Sedangkan kita adalah orang biasa je. Pergi kerja, balik kerja, main dengan anak sikit lebih kurang. Kita akan cerita isu nafkah. Nafkah kan biasa, you ni sperm donor. Macam tiba tak bagi nafkah. Tiba. Sperm donor tak? Jadi, Tiba kau asal sperm donor? tak kan bila ada berlaku isu-isu apa-apalah sama ada sedang masih berkahwin ataupun berlaku penceraian, dia akan naik isu pasal nafkah yang dibayar oleh suami ataupun bekas suami. Sebelum ni, sekarang ni yang tengah panas ni tak dapat duit raya, dia kata tak bagi nafkah. Minta balik. Betul. Bukan. Lepas tu sebelum ni ada kisah orang kata ini cerita selebriti lah kan, sikit yang mana dia tak bagi nafkah tapi anak alhamdulillah turn out well. Orang kata siap wakil sukan lah apa semua tu. Jadi benda-benda macam tu yang kita nak bincang hari ni. Kita nak cuba fahamkan betul ke sebenarnya nafkah itu adalah apa-apalah sekian-sekian, ataupun mungkin sebenarnya nafkah itu dah bagi secukupnya tapi mungkin ada tamak mungkin ataupun tak faham nafkah yang sepatutnya apa. Okey. Dia berat sikit lah. Siapa dulu? Tak, kita throw dulu lah. Dia kena tanya wise old man dulu. Yes. Wise old man. Jadi sepanjang puluhan tahun hidup. Tahun hidup. Puluhan tahun hidup dan kahwin lah. Dah kahwin. Sebab kalau tak, ini bukan sembang laki orang. Betul. Apa yang kau faham pasal nafkah? Okay, so first thing first, kita go to basic lah. Back to basic lah. And dalam Islam ada tulis juga beberapa nafkah yang sang suami ni wajib bagi. Okey. Wajib wajib tu maknanya tanggungjawab tu Betul. berat lah. Kan berat. So antaranya makanan lah, tempat tinggal lah, Betul. pakaian lah. Betul. Even macam kita borak tadi nak sediakan beras, pekakas tu kena sediakan jugalah. Betul lah, logik tu, common sense. Dan antaranya benda lain juga. Cumanya dari segi dari segi Islam tu tak meletakkan nafkah itu macam 20% daripada gaji ke? Betul. 10% daripada gaji ke? Cukai. Tak ada. Itu cukai. Itu cukai. Kena ni kau dah bayar belum? So, dia macam tu, dia tak ada. Dari segi macam duit poket untuk si isteri. Cumanya kita ni sebagai suami itu atas kita. Dia tak wajib tapi atas kita. Kita rasa ada kemampuan, kita bagi.
banyak mana yang kita rasa. Gitulah. Tapi kalau yang ni kita bila mana dalam agama tersebut berapa dia sebut apa, dia tak sebut berapa. So macam mana sebagai seorang lelaki nak fulfill, nak penuhi dia punya kewajipan tu, tapi dalam yalah dia nak bagi berapa ni, berapa yang cukup. So siapa nak try? Saya sikit je. Sikit lah. MK dia ada tu. Sikit je. Bagi saya banyak ke sikit itu ialah perbincangan antara isteri dan suami dan persefahaman isteri dan suami. Isteri of course bila dah kahwin dengan suami, dia dah tahu gaji berapa, bulan-bulan bayar bil apa, komitmen berapa. So dekat situ kalau dia rasa macam rasa suami ni dah bayar banyak memang ni, tinggal berapa je pun tak apalah. Janji yang kita dapat ni ada makanan, ada tempat tinggal, ada pakaian setiap bulan ke kita beli ke, dah bersyukurlah. Macam itulah. So point dia sekarang ni kena persefahaman dan bersyukur dengan apa yang ada. Sedar diri lelaki kau sikit je. Berapa? Kalau dalam perspektif aku, dia lebih mengukur dari segi keperluan dan kehendak. Di mana pemberian aku tu, jika dia memenuhi keperluan dia, macam profesional sangat. Dia memenuhi keperluan dia sebagai seorang isteri, macam pakaian cukup, tempat tinggal yang cukup. Cok. Cukup tu apa? Cukup tu dia lain. Cukup tu bila dalam keadaan yang dia duduk tu, dia tidur tu selesa. Dia tidur tu kira kalau tidur kat lantai, tidur. Tapi dia akan mengganggu lah tidur tu. Tidur tu selesa, boleh tidur, ada tempat tinggal yang berteduh pakaian tu cukup kain. Yang tak cukup kain bila kita kat rumah lah. Itu nafkah satu lagi. Itu nafkah satu lagi. Itu nanti kita sembang. Lepas tu and then dari segi makanan, dia makan tu kira sehari 3 kali cukup. Kalau dia memang jenis makan 5 kali. Apa dia? 5 kali sehari tu kan. Itu mungkin sebab tu saya cakap keperluan tu mengikut pada keadaan isteri tu. Jika rasa keperluan asas tu cukup untuk dia, then okey. Lagi satu adalah kehendak. Kalau ada lebih, apa saja kehendak yang kita nak, dia nak kita bagi, kita boleh bagi, okeylah. Tapi ini akan membawa kepada persoalan yang sentiasa dibangkitkan. Yang mana perempuan akan cakap kata, yalah bila berlaku apa, sebab dia bila bercinta kentut wangi. Bila mana ada masalah kan, benda-benda tu terkeluar lah. Jadi isu yang sentiasa berbangkit adalah lelaki tak cukup bagi nafkah. Jadi dalam konteks betul lah kita boleh cakap kata patutnya yang ni je yang boleh, yang mampu ataupun apa-apalah kan. Betul. Macam mana nak mengelak kan daripada berbangkit isu tak cukup ni. Lah kita boleh lah kata takat ni lah. Tapi berapa tu? Betul. Siapa? Kau rasa macam mana? Kau rasa macam mana? Kita orang dah jawab dah. Dia driver. Kita orang dah jawab dah. Dia lawak Betul. lah kalau aku tanya jawab. Jom ni aku bagi sikit lah. Nak dengar daripada dia juga. Dia kalau ikutkan sebenarnya dia bergantung kepada itu sebab lelaki ni diberikan kuasa. Orang kata bukanlah nak kata lelaki tu paling cerdik kalau tapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, dia kena ada satu political will. Dia nak masuk juga ada macam politik. Tahan kat ni. Kau tak nak Madani kat sini. Usul parlimen tu ada. Macam mana tu? Saya menarik dengar ni. Macam mana? Dia kena ada kearifan. Dia kena cerdik. Macam waras. mana dia nak dia bukan waras. Waras tu gila tak gila lah. Dia kena memang kau conscious lah. Dia kena ada kecerdikan untuk bagi tahu, untuk managekan expectation ataupun yalah sebab bini kadang-kadang bila kita cerita kehendak dia banyak. Betul. Tapi kita yang kena manage, kita yang kena main dengan Slow benda talk. tu. Slow talk, kita kena cerita. Dan benda ni sebenarnya prosesnya berlaku bukan selepas kahwin, sebelum kahwin lagi. Sebabnya kalau ikut apa nama tadi, kalau Lo sebut pasal apa yang dalam tingkat nafkah kan, ada satu bahagian dalam tingkat nafkah yang disebutkan kalau
bakal bini ataupun isteri tu dibesarkan dengan khadam, maka wajib bagi suami untuk menyediakan khadam. Pembantu lah. Betul, pembantu rumah lah. Khadam tu membantu. Cop, maksudnya adakah kita kena memberi nafkah mengikut kepada acuan kehidupan dia? Itulah yang kata dia bermula proses ni sebelum waktu ta'aruf. Oh, punya Arab. Sebab yang ni topik agama dia kena ada Arab sikit lah. Okey. Bila kita kenal dengan satu perempuan, sebenarnya kita kena ambil tahu life dia macam mana, apa expectation dia. Itu sebab dalam memilih pasangan ada satu benda yang memang wajib kita tengok, sekufu. Sekufu ke tak? Ataupun kita mampu ke tak nak bela dia dengan keadaan inilah kehidupan dia sebelum ini. Kira mak ayah dia ke apa benda semua dah jaga dia dengan keadaan begini, kita pula nak ambil alih tanggungjawab tu tapi tak mampu nak sediakan, jadi salah siapa? Itu dia kearifan lelaki tu, dia ialah nak kata bercinta ni, kata memang semuanya indah tapi kita kena realistik lah. Okey, Cop. Cakap pasal sekufu Dia pula tanya aku. Tak, sebab topik yang Q bagi tahu ni dia sebenarnya dia banyak persoalan yang keluar kat kepala tau. Okay. Just nak throw some question. Bila kau cakap sekufu, meaning that masa bercinta kita perempuan tu willing ni nak hidup macam ni. Lepas dah kahwin 3-4 tahun dia sedar yang dia kahwin dengan orang tak sekufu. Bukan marah tersimpan ke apa. Bukan lah. Aku okey. Okey. So dalam keadaan macam tu macam mana? Okey. Kau nak ambil sikit. Itulah dia dah macam lain tau. Dia bukan pasal nafkah dah. Kita tarik lah. Kita kena tengok contoh. Ikut wajib sediakan makan. Okey. Kalau nak kata bagi lepas yang wajib, bagi nasi putih pun lepas dah. Lepas dah. Tapi adakah perlu kita sediakan Wagyu A5 setiap hari? Tapi kalau mampu, why not? Tomahawk. Hari ni tomahawk, esok sirloin. Terbalik lidah. Jadi itu yang punca dia adalah pada betul lelaki tapi dalam masa yang sama. Yang tadi kau yang sebut dia kena ada bersyukur. Bersyukur lain. Bersyukur untuk keindahan lain. Dia kena ada rasa bersyukur. Itu okey, tapi kena jaga-jaga, takut nanti orang bash pula. Okey. Bersyukur ni bukanlah maksud dia redha. Yang ni redha, dia tak ada lagi. Dia kena main peranan sama-sama lah. Maksudnya ialah macam kalau dah tahu laki kau kerja gaji banyak tu je lah. Yang mana ialah katalah apa gaji kata 5,000 contoh. Memang dia tak boleh wagyu hari-hari. Tapi mungkin 2 bulan sekali boleh kot. Mungkin lah 3 bulan sekali lah. Tapi yang lain-lain tu orang kata yang elok, yang kena pada tahan. Okay, ni aku swing balik lah lagi dah macam sebab interview aku. Aku nak tambah satu lagi. Sila. Satu lagi point ialah betul yang tadi ada cakap pasal bersyukur. Ada cakap pasal kefahaman and communication, macam mana kita sepaham antara sama sendiri tu. Satu lagi ialah lelaki tu sendiri. Okey, kita ni sebagai ketua keluarga. Okey. Kita nak kahwin tu of course lama-lamanya lah. Betul. Dan dalam masa yang sama kita nak juga grow. Okey. Betul. So dekat situ kita sendiri ni memainkan peranan yang penting dalam berkerjaya tu, nak mendapatkan nafkah ataupun nak lebih gaji ke, nak buka bisnes ke apa ke. Yes, betul. Dalam masa sama mungkin 5 tahun pertama kita kahwin tu kita kerja gaji banyak ni. Tapi kita sendiri kena ada cita-cita. Kan takkan kita sendiri pun nak gaji 3,000 5 tahun sampai 10 tahun. Macam wife kita membela biawak hidup. Istilah orang cakap lah kan. Betul. So dekat situ kita sendiri pun kena ada mindset yang aku ketua keluarga. So aku nak naikkan juga family punya taraf hidup ni. Dalam masa kita cari peluang-peluang lain. Kita sendiri kena ada mindset yang macam tu. Okey, Cok. Ini cerita pasal bagaimana lelaki tu, selain ni lah kita cerita pasal nafkah bagi. Betul.
kalau yalah memang kesinambungan tu. dia kena ada satu rasa macam yalah selama ni dia bagi banyak ni Yes. tapi nak mencari ruang untuk improve supaya dia boleh bagi lebih. Lebih lagi. Lebih lagi. Maksudnya life kesedaran. better lah. Betul. Okey, tapi dalam keadaan sekarang ni yang mana kalau dulu betul dia straightforward tau. Lelaki kerja, perempuan tak kerja. Dululah kan. Tapi sekarang ni ada keadaan di mana perempuan punya gaji, pendapatan tu lebih lagi daripada lelaki. Katakan arrangement, yalah dia orang sama-sama sama bincang arrangement, mungkin dia kata okey tak apa, saya duduk rumah lah, jaga anak, ataupun abang duduk rumah jaga anak, gaji saya ni dah cukup dah. Jadi bini keluar kerja, lelaki tu tak ada punca pendapatan. Macam mana dia fulfill nafkah? Yalah dalam konteks duit tak ada Ini kita tolak tepi batin lah kan. Kita tak itu. Tak ada siapa pun. Tak, sebab kita kena bagi tahu kita punya audience. Kadang-kadang orang tertunggu-tunggu pak batin ni bila pak batin. Itu kau. Rancangan ini dibawakan oleh dari segi nafkah, sebab okey. Dalam keadaan macam tu, takkan suami dia langsung tak ada duit simpanan ataupun dia tak monetize apa-apa duit. Yang ketiga, adakah apa-apa barang kehendak yang nak beli sebagai seorang lelaki, adakah wife dia ada bagi dia duit belanja setiap bulan? Duit bini lah tu. Okey. Tapi mungkin biar dalam konteks tu, caranya mungkin duit yang dia bagi tu, effort yang dia boleh buat dah ada simpan. Mungkin satu hari tu dia mungkin gunakan duit tu untuk membahagikan isteri. Masih duit bini. Masih duit bini. Tapi datang dari dia. Itu dah bagi dah. Aku dah bagi tu, itu hak dia. Dah bagi, dah jadi kau sebab, punya. Sebab bila kalau kita betul-betul nak ukur apple to apple, betul-betul spesifik, dia macam unfair sebab dalam keadaan hak tu dia dah transfer ke hak dia sebagai suami. Betul. Duit tu milik dia. Pendapat aku macam bila topik tu isu tu kan, suami dia jadi isi rumah lah. Isteri ni bekerja. Surah rumah. Surah perempuan. So pendapat aku ialah kita sama, back to basic balik. Kita sebagai ketua keluarga. So yes, kalau di waktu yang macam contoh kita dibuang kerja, betul kan, kebetulan waktu dibuang kerja isteri masih bekerja, kebetulan isteri dah lah bekerja, gaji pak naik gaji pangkat, betul kan. Tapi suami dia dah tak bekerja apa semua. Mungkin waktu tu dalam masa tengoklah setahun ke 2 tahun ke, tapi at least lelaki kena ada effort, kena ada mindset ataupun effort yang aku sebagai ketua keluarga, aku nak cari kerja, aku nak bagi something. Sebab aku punya tanggungjawab ni nak bagi nafkah ni. So kena ingat benda tu. Kita sebagai orang Islam lah kan. Tapi kalau perempuan tu wife dia cakap tak payah bang, tolonglah tak payah. Macam mana? Kita sendiri suami. Aku nak push pasal macam yang MK cakap kau. Ada berlaku keadaan di mana kalau mungkin ada yang kita punya viewer pernah dengar ataupun memang melalui keadaan ni boleh komen dekat bawah tentang lelaki yang tak kerja, bini gaji lagi tinggi ke apa, macam mana cara dia bayar, dia tunaikan nafkah dia tu. Okey, balik pada yang tadi tu. Ada keadaan di mana bini tu memang dah berpendapatan lebih elok, lebih tinggi. Bini tu dah datuk lah. Datuk Seri lah. Cantik keadaan di mana bila sebab sekarang kan kita ada cerita pasal work life balance, right? Orang sebut kan. Bila mana ada seorang yang mana duduk kat rumah, manage anak-anak, turns out benda tu lebih beneficial untuk keluarga mereka ni. Okay. Jadinya bukannya lelaki tu tak nak kerja, tapi due to the fact that lepas dia orang ni discuss apa benda semua, lelaki tu stay at home dad. Dan benda tu turns out beneficial untuk anak-anak, untuk better life. Benda semua better life. Jadi dalam keadaan begini, macam mana dia tunaikan nafkah dah? Sudah sebab dia memang tak ada pendapatan ke apa ni. Memanglah kalau nak. Itulah soalan aku tadi tu. Macam mana dia nak tunai? Itulah aku guna soalan. Macam mana? Sebab dia masih ada tanggungjawab sebagai suami. So tapi aku rasa dia kena juga. Tapi mungkin boleh diukur juga dari segi measurement. Memang dah tahap macam tu, kita boleh nilai dari segi effort dia, kudrat dia.
Apa yang dia salurkan tu tenaga dia untuk mengekalkan keharmonian rumah, membesarkan anak dengan lebih elok, memberi pendidikan yang lagi elok. Mungkin itu dah dikonsider sebagai nafkah yang zahir dalam institusi rumah tangga. Tapi dalam Islam tak ada. Itu yang Nafkah kebahagiaan. itu yang berbalik. Itu berbalik. Dia aku rasa aku boleh ni sikit. Dia dalam rumah tangga ni, isu rumah tangga ni, ultimate dia adalah both party accept the fact however they are leading their life. Okay. Maksudnya kalau mereka menerima dan juga mereka macam itulah kata persetujuan. Dia ada satu persetujuan sebab institusi kekeluargaan laki bini lah. Laki bini ni sebenarnya ultimate dia adalah persefahaman. Walaupun orang kata hampa tak bergaduh sebab ada isu-isu bukan-bukan, tapi boleh jadi dia tak jadi, dia tak mau jadi, dia tak ada chemistry, tak ada persefahaman lah. Okay. Dalam keadaan ni aku rasa lah, memang clear cut dalam Quran memang tulis orang kata lelaki ni kena belanja kan, orang kata sebahagian pada harta dia kepada ni lah yang ada sebut lah. Tapi kalau the arrangement is that dia not fulfill dia punya nafkah zahir dia lah. Dia nak fulfill nafkah zahir tapi disebabkan orang kata yalah both party are okay, accept the fact bukannya dia tu orang kata cong bini dia ke apa kan. Memang nak jadikan cerita dia duduk rumah tu sebenarnya lebih baik daripada lagi kan dia pergi kerja, anak tak ada siapa nak jaga kan. Jadi penerimaan bini dia tu yang membuahkan kebahagiaan, itulah asas kepada kenapa lelaki kena tunaikan nafkah untuk membahagiakan bini. So kalau bini dah bahagia dengan cara begitu, dan dia pun orang kata of course dia gunalah kepandaian dia ke apa kan, manage mungkin finance ke, manage rumah ke, anak ke dengan lebih baik. Dan itulah sebaik-baiknya bagi mereka lah kan. Mungkin itu sebab kenapa tidak pernah disebut percentage dalam nafkah. Berapa hang kena bagi. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa, dia lagi tahu manusia yang dia buat ni macam mana. Kalau aku letak percentage, tak fit. Overclaim. Mungkin tak fit kan. Jadi itu sebab kenapa tak ada lah disebut. Bukanlah tak ada. Dia adalah guiding principle tu. Adalah guiding principle kan. Jadi aku rasa itulah kot. Okay. Jadi serba sedikit apa yang kita bincangkan daripada tadi itu berkenaan dengan nafkah. Ya betul. Dia pada asasnya agama dan memang disebut nafkah ni daripada segi makanan, tempat tinggal, perkakasan sebenarnya, perkakasan rumah dan juga pakaian. Dan juga kalau kadam tu dia memang disebut perkataan kadam. Kalau memang perempuan tu hidup dengan kadam, besar dengan kadam, dia kena ada orang suruhan, orang gaji, kena ada bodyguard 3 contoh. Itu tak tahulah. Itu dah ini kita nak tunjukkan bagaimana dalam agama dah ada satu cantik lah. Jadi cumanya beratnya tetap kepada lelaki macam mana cara dia nak manage keadaan. Kalau dia rasa macam dia kena manage expectation, dia kena manage orang kata ada bini macam ni, apa keperluan ini penting ke tak penting ke, ada waktu dia mungkin kena dengar juga bini nak apa. Dan pasti yang paling penting sekali tanggungjawab seorang suami tu adalah untuk sentiasa ada rasa yang ini keluarga aku. Kalau aku tak buat majukan diri, aku tak nak do something lah. That's the word. Aku tak do something for my family, tak cukup lelaki lah. Jadi bukan pasal batin semata-mata. Sebab dia suka aku sebutlah. Jadi itu saja. Mungkin orang kata last thoughts berkenaan dengan nafkah mungkin. Itulah naskah surat khabar. Nafkah. Yalah, rasa dah ada penggulungan dah tadi. Kesefahaman lah kot. Kesefahaman tu penting lah, komunikasi lah. Itu je. Kesefahaman dan persetujuan, bila mana macam ayat Q tadi saya suka. Bagaimana kita boleh mencipta memori bahagia bersama hingga selamanya. Okay, itu saja untuk sembang lelaki orang tentang nafkah. Jadi like, share dan subscribe, komen untuk ada kita terus keluarkan konten-konten yang bermanfaat tentang sembang lelaki orang. Jadi itu saja daripada kami. Slow sikit.